guys, welcome back to my channel. Aku Faiz Hanafi, dan siapa dah subscribe tu terima kasih banyak, dan siapa yang nak subscribe tu dia lalu untuk subscribe, dan jangan lupa like and share. Hello guys, what up? Okay, untuk kali ni aku nak kongsikan atau aku nak kupaskan dan aku nak ulaskan satu kes yang tengah hangat di platform media sosial, iaitu Instagram, Twitter dan sebagainya. So, kes ni adalah seorang pendakwah yang telah direman atas tuduhan ataupun atas dakwaan merogol seorang wanita berusia 23 tahun. So, ramai YouTuber yang dah buat berkenaan dengan isu ni, dan diorang telah bagi pandangan diorang, pendapat diorang dekat dalam video-video diorang lah. So kali ni aku nak bagi pendapat aku dan bagi pandangan aku dekat korang. Ni just pendapat je, bukan tuduhan dan sebagainya lah. Sebab isu ni pun tak ada kata putus lagi, dan tak ada statement yang mengatakan mana yang salah dan mana yang betul. Laporan telah dibuat di balai polis yang mengatakan mangsa telah dirogol oleh seorang pendakwah yang terkemuka ataupun yang terkenal di Malaysia ni. Dia telah dirogol di rumah milik Dain Syed. Untuk kronologi kes ni, iaitu mangsa ni telah mengalami satu kemurungan yang agak-agak serius lah kot kan. So dia memerlukan satu rawatan untuk memulihkan masalah mangsa ni lah. So mangsa ni mengenal Dain Syed ni di satu platform Instagram dan memulakan conversation dengan niat untuk meminta tolong dekat Dain Syed ni untuk memulihkan masalah kemurungan ni lah. So dalam conversation ini, diorang decide untuk berjumpa untuk lebih lanjut lah. Selepas beberapa hari tu, mereka jumpa di sebuah kedai makan di Selangor, Shah Alam tak silap, dengan menaiki kereta milik Dain Syed sendiri, iaitu kereta jenis BMW tak silap lah. Okey, selepas habis je makan, Dain Syed ni mempelawa perempuan tu untuk pergi ke rumah Dain Syed ni dengan sebab yang dia tahu untuk mengatasi, untuk merawat masalah kemurungan ni dan untuk menerangkan mangsa di rumahnya lah. So perempuan ni ataupun mangsa ni berfikiran positif kot agaknya, sebab pendakwa kot kan, takkan dia nak buat something yang agak buruk dekat dia kan. So dia think positif, and then dia terus follow je lah. So bila sampai di rumah Dain Syed ni, tanpa buang masa terus dia dirogol. Kau bayangkan sampai di rumah terus dirogol. Perempuan tu dah lah tengah kemurungan kan, lepas tu tambah pula dengan kena rogol kan. So macam time tu memang perempuan tu aku rasa memang trauma gila, memang tak tahu nak cakap apa kan. So selepas saja mangsa tu telah dirogol dan mangsa tu telah dihantar dengan menggunakan e-hailing. E-hailing ni jenis macam Grab, Uber dan sebagainya lah. So aku tak tahu lah dia hantar pakai apa kan. Selepas pada kejadian tu, perempuan tu memang trauma gila. Perempuan tu decide untuk balik ke kampung halaman dia dekat Pahang, dan dia mendapatkan satu rawatan psikiatri di sebuah hospital lah. Aku pun tak berapa sure hospital mana. Untuk maklumat korang, kes ni berlaku pada September tahun lepas tau. So dah setahun dah masa tu, dan baru-baru ni laporan telah dibuat oleh rakannya sendiri tak silap aku. Sebab perempuan tu takut tau. Selepas sahaja dia dirogol, Dain Syed tu nak hantar dia. Sebelum nak hantar dia tu, dia ada satu ugutan yang mengatakan umpama macam cerita sini habis sini, macam jangan bagi tahu orang lain tau. Kalau tak, adalah something dia cakap macam tu kan. So macam perempuan tu takut gila kan. Perempuan tu dah lah kena rogol, kemurungan, lepas kena ugut pula tu kan. Kau rasa? Kalau aku lah kan, tak boleh brain tu. Okey, tanpa membuang masa lagi, tak silap aku, isu ni dah viral kot, dah tular kot dekat laman sosial seperti Twitter. Tak silap aku, Twitter viral dulu tau. Sebab ada satu tweet ni yang mengatakan, dia menceritakan lah kawan dia ni telah dirogol oleh Dain Syed. Pada mulanya, tweet tu memang orang cakap kena ban lah, macam kena kutuk lah, dapat kutukan, dapat kritikan lah. Memang orang tak percaya kan, takkan Dain nak rogol orang kan. So macam pendakwa kot, bawa ajaran Islam. So mereka memang banyak yang tak percaya lah pada mulanya lah. So memang tweet tu dikecam habis. Selepas tweet tu, ramai yang beri kecaman yang agak teruk. Okay, yang post Twitter ni tak silap aku kawan dia. So kawan dia ni korek punya korek yang sama mangsa dengan kawan dia ni, yang jadi mangsa Dain Syed ni lah kan. So dia korek punya korek. Setelah beberapa hari tu dia update lagi, dan update ni sebanyak 15 mangsa yang kena dengan Dain Syed ni. Kau bayangkan 15 bay. Seronok teruk lah orang kata kan. Banyak tu bay. Gila tu, 15 mangsa yang
Susah aku nak gambarkan. Okey, tanpa buang masa lagi, selepas pada tweet tu ramai yang ada bagi positif komen dan ada negatif komen lah, 50-50. Bezalah pada yang first dia tweet tu kan. So pada first tweet tu memang agak teruk, dan second tweet ni memang ramai yang kata macam dia ni memang teruk ke? Dia ke? Macam ramai yang tertanya lah kan. So selepas pada 15 tweet tu, yang 15 mangsa yang di tweet tu, okay, banyak lagi perempuan dan banyak lagi Insta famous yang dikatakan pun jadi mangsa beliau. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana kan. Okay, lepas tu isu tu macam diam. So macam tak ada siapa berani nak buat satu laporan yang mengatakan dai ni macam ni kan. So baru-baru ni dikejutkan pula dengan satu laporan yang telah dibuat oleh seorang wanita yang mengatakan kawan dia telah dirogol dan memberikan semua detail pada pihak polis lah. Tanpa buang masa, pihak polis tu terus cari Dai Isyed dan tahan Dai Isyed untuk bantu siasatan lah, dan dia pun telah direman beberapa hari lah. Sebab kes ni pun dah tahun lepas tu baru seorang tau. So aku tak tahulah kan yang 2 tahun lepas ke, baru-baru ni ke, berapa banyak lah. So total 15 yang aku dapat baca tweet tu. Dan yang banyak lagi Insta famous yang kata pernah jadi mangsa DM, pernah apalah semua kan. Banyak jugalah kan. Dia macam seorang pendakwah yang ingin jadi playboy tau. Kalau bak kata sekarang lah, dia macam buaya, macam apa, fucek. Okay, bagi pendapat aku lah, benda ni ataupun kes ni bagi aku, yang kita sebagai netizen tak boleh nak decide ataupun tak boleh nak bagi keputusan yang, ataupun nak terus tembak siapa salah siapa betul tau. Sebab benda ni tak ada kata putus lagi lah. Polis pun tak bagi statement yang mengatakan mana pihak yang betul dan mana pihak yang salah. Dia ada 2 benda yang korang kena tahu tau. Benda ni boleh jadi fitnah dan boleh jadi betul. So andai kata fitnah dan itu adalah tipu semata-mata, kau bayangkan berapa orang yang tweet dan berapa orang yang komen berkenaan dengan isu ni, dan semuanya melontarkan yang dai ni salah. Dan andai kata benda ni fitnah, korang automatik korang pun fitnah tau. Dan berapa banyak dosa yang korang dapat. Nampak tak? So andai kata benda ni betul juga, kalau betul, aku bukan nak berpihak pada siapalah. Dia kemungkinan sebab dia adalah satu influencer sebagai pendakwah tau. Dan satu lagi, dia membawa satu ajaran Islam. Dan dia boleh, macam mana nak cakap dia membawa ajaran Islam dan dia merosakkan wanita pula tu kan. So macam, aku takut benda ni terjejas dengan semua pendakwah-pendakwah kat Malaysia ni tau. Sebabkan seorang habis semua pendakwa-pendakwahan. Bak kata pepatah ni, disebabkan nila setitik habis susu sebelanga. Kau penat aku fikir. So kes ni bagi aku lah kan, dalam beberapa hari ni dia orang masih siasat lagi kan. So tak tahulah mana betul lah. Bagi pendapat aku aku rasa 50-50. Aku atas pagar. Aku tak boleh nak bagi keputusan lah kan, sebab keputusan pun tak dapat. Takkan aku tiba-tiba nak tembak kan. Tak boleh lah macam tu kan. Dalam dunia ni kita patut berlaku adil lah kan. Kita kena dengar pada dua pihak. Yang aku dapat tahu, yang aku dengar juga, lepas pada laporan tu buat, Dai Isyed pun terus buat laporan yang mengatakan itu adalah fitnah semata-mata. So dua-dua laporan telah dibuat. Aku tak tahu mana nak percaya ni kan, sebab perempuan ni ada buat laporan dan dia pun ada buat laporan. So benda tu tengah fight lagi tau, tengah cari lagi sumber-sumber bukti-bukti yang mengatakan siapa yang salah. Kalau nak dikatakan bukti yang kukuh tu adalah chat, message, DM dan sebagainya, tu bagi aku tak kukuh tau. Sebab diorang cerita pun atas daripada conversation tau. Conversation, kiranya chat diorang lah kan. Diorang cerita melalui macam tu. So benda tu tak cukup kukuh tau. Bukti tak cukup kukuh untuk mengatakan Dai Isyed ni salah. Dan boleh juga katakan perempuan ni sahaja nak jatuhkan Dai Isyed ni, sebab Dai Isyed ni kan dah famous dekat Malaysia ni kan. So macam boleh je macam dia buat banyak ikon Twitter kan, lepas tu dia update pasal Dai Isyed ni rogol dia kan. Padahal orang yang sama, dan dia buat 15 akaun untuk nak jatuhkan Dai Isyed ni. Boleh je jadi. Betul tak? Zaman sekarang zaman hujung jari lah kan. So sepatutnya lah, daripada kes ni kita sepatutnya jadikan dia pengajaran untuk diri kita kan. So mulai daripada sekarang ni, korang janganlah mula mempercayai orang yang walaupun dia baik-baik macam mana pun, korang janganlah terus percaya dan terus ikut apa yang dia nak kan. Kalau boleh korang kaji dulu background diorang macam mana kan, A to Z, baru korang boleh nak cuba berkawan dengan diorang lah. Perempuan sekarang ni orang cakap senang percaya tau. Perempuan ni bagi aku kadang ada yang setengah orang dia mudah percaya tau. Bila mudah percaya, macam ni lah jadi dia. Macam ni lah jadi dia.
senang ikut lelaki kan. Bukan nak kata lelaki ni jahat, tapi tak semua manusia ni perfect tau sebenarnya. Sebab kita sering melakukan kesilapan kan. So benda ni macam dia masing-masing tau. Ada orang yang jenis macam ni, ada orang yang jenis macam tu kan. So lain-lain lah kan. Untuk pandangan aku lah, bagi perempuan kat luar sana, mulai hari ni dan mulai kau tahu kes ni, korang patut berjaga-jagalah, berhati-hati dengan stranger lah, orang yang tak kenal, untuk mengelakkan benda-benda macam ni boleh berlaku tau. Aku sarankan kat korang ikutlah macam ni kan. Sebab mulai hari ni patut korang ubahlah. Kalau korang selalu jenis mudah percaya, mulai hari ni korang kurangkan percaya kat orang. Walaupun kawan sendiri, kawan pun bukan boleh percaya, kadang tipu ke, kadang depan lain belakang lain, betul tak? Boleh jadi. Sekarang punya kes, benda kecil pun boleh jadi. Tu bahaya je. Okey, berbalik pada cerita tadi, dalam research aku yang mengatakan benda ni banyak pendapat tau. Banyak pendapat netizen yang mengatakan yang dai ini macam mana, dai itu macam mana kan. So macam aku baca lah, tak ada lah semua aku baca sikit-sikit. So aku dapat buat conclusion kat situ yang aku rasa Dai Syed ni boleh dikatakan bersalah, dan Dai Syed ni pun boleh dikatakan tak bersalah. Perempuan ni pun boleh jadi salah dan boleh jadi tak. Nak tahu sebab apa? Sebab bukti yang, macam aku cakap tadi, bukti yang dapat tu tak berapa kukuh tau. Tak berapa kukuh yang nak mengatakan mana pihak yang salah. So kita hanya mampu menunggu saja keputusan pihak polis, dan apa saja keputusan tu korang jadikanlah ia sebagai pengajaran dalam hidup korang, dan jadikan ia sebagai tauladan untuk diri korang lah. So mulai sekarang korang janganlah mudah percaya dengan orang yang tak kenal ni kan. Setelah laporan tu dibuat dan beberapa hari ni, ayah kepada Dai Syed ni telah update satu status di Facebook beliau dan mengatakan yang Dai Syed ni memang seolah-olah dia yang salah tau. Sebab kiranya benda ni menjadi satu bukti yang boleh dijadikan kukuh lah kan, daripada conversation tadi kan. So dia boleh jadi kukuh lah, sebab tambah pula dengan bapak di sini cakap kan, korang takkan tak kenal pendakwa ni kan. Pendakwa ni pernah join Dai kan. Dai musim berapa aku tak tahu. Tapi dia memang terkenal lah. Mulanya dia terkenal di Indonesia sebab dia join satu rancangan TV ni, aku dah lupa apa, dan dia dapat nombor 3. So kat Indon pun dia terkenal, dan dekat Malaysia pun dia terkenal. So ramai follower dia yang ikut perkembangan dia tau. Dia banyak juga buat motivasi dekat semua IPT, IPTA dan sebagainya lah. So siapa je yang tak kenal Dai Syed ni kan? Dai Syed kot, dia ada keluarkan lagu, dia ada buat ceramah, dia ada bagi motivate dekat Instagram dia. So benda ni macam bagi aku, dia buat satu positive thing untuk rakyat Malaysia ni kan. So ramai juga yang follow dia, ramai juga yang tengok perkembangan dia. So tu boleh dikejutkan dengan berita macam ni. Mula aku pun tak tahu kan, tiba-tiba Dai Syed direman beberapa hari atas dakwaan merogoh seorang wanita. Aku cakap, gila ke apa? So aku kaji balik, aku kaji. Aku jumpalah tweet-tweet orang yang mengatakan ni ada yang jadi mangsa kan. Kau bayangkan 15 mangsa kan. So macam banyak jugalah. Aku pun tak tahu nak cakap apa lah. Untuk conclusion kes ni, aku dapat bagi tahu kat korang, dan aku sarankan kat korang jangan mula dan jangan terus judge, dan jangan terus buat keputusan, dan jangan terus tuduh melulu, dan jangan buat satu andaian yang mengatakan sesiapa yang salah, atau tak kisahlah perempuan tu salah ke, lelaki tu salah ke, apa, tak kisahlah. Sebab kalau andai kata korang buat satu andaian yang salah dan satu keputusan yang salah, itu dah boleh dijadikan satu fitnah antara mereka tau. So korang berhati-hatilah, janganlah buat andaian yang terlalu awal. Sebab keputusan pun kita pun tak tahu kan, mana yang salah, mana yang betul. Aku pun pening juga kan. Tapi aku dengar cerita reman Dai Syed ni ditambah lagi beberapa hari untuk bantu lagi siasatan. Kiranya pihak polis tak dapat lagi bukti yang kukuh kan. Korang faham kan? So macam kes ni susah sikit lah kan nak dapat. Sebab bukti yang bagi tu tak berapa kukuh tau. Dia tak boleh nak jatuhkan Dai Syed ni salah. Sebab Dai Syed pun buat report yang dia kata itu fitnah. So benda tu boleh jadi berlawan lah kan. Semua nak menang. Macam tu kan. Aku rasa itu saja untuk pendapat aku dan pandangan aku lah. So harap korang faham penjelasan aku. Dan jangan lupa share, like this video. Kalau korang suka, korang like. Dan kalau korang faham dan kalau korang setuju dengan apa benda aku cakap, korang share lah video ni. Semoga video kali ni bermanfaat untuk korang dan korang faham apa yang aku sampaikan. Dan jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis. Okay, itu saja. Aku rasa setakat ni kot kan. Okay, thanks for watching. I love you guys.